Salam sejahtera, kami dari kumpulan SPRM 6 dari Section 101 akan membentangkan tentang kes rasuah Aman Syah Ahmad, si pencuri 1 sen. Dalam ahli kumpulan kami terdiri kepada 6 orang ahli, yaitu Muhammad Naufal Nabil bin Rani, nomor matriks BG24160603, SIM Yi Claire Zeri BG24110347, Nurul Aisyah binti Muhammad Garcia BG24110016, Dayang Haiza binti Brawi BG24110061, Nur Syahida Sabrina binti Masri BG24110056, dan saya sendiri Ernalisa Yusuf BG24110028. Isi kandungan bagi pembentangan kami ini adalah: yang pertama, pendahuluan; yang kedua, biodata Aman Syah Ahmad; yang ketiga, kronologi kes; yang keempat, bagaimana mula terjebak dengan rasuah; yang kelima, kesan rasuah kepada masyarakat dan negara; dan yang terakhir adalah kesimpulan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang jenayah white collar. Secara umumnya, white collar ini adalah satu jenayah yang tidak melakukan kekerasan dan dia bermotifkan tentang keuangan sahaja. Ia selalu dilakukan oleh golongan orang atasan atau lebih dikenali sebagai seseorang yang profesional di sektor awam dan swasta. Oleh itu, saya boleh mengaitkan tentang Aman Syah bahawa dia telah terlibat melakukan jenayah ini kerana dia tidak melakukan kekerasan, namun dia telah menyalahgunakan kuasa kerana dia bekerja sebagai eksekutif dalam bank tersebut. Hai, salam sejahtera, nama saya Ernalisa dan hari ini saya akan membentangkan tentang satu isu yang sangat penting dalam masyarakat kita, yaitu rasuah. Rasuah adalah satu perbuatan yang menyalahgunakan kuasa dan kedudukan untuk mendapatkan keuntungan peribadi. Ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dan melibatkan pelbagai pihak, terutamanya pegawai awam, individu berkuasa, dan mereka yang diberi amanah tetapi menyalahgunakannya. Sebagai contoh yang boleh saya tunjukkan seperti di dalam slide ini adalah Aman Syah, seorang eksekutif di sebuah bank yang bernama Hock Hua Bank. Dia berumur 24 tahun dan bergaji sebanyak 1.8K untuk sebulan. Aman Syah mencuri 1 sen setiap hari dari pelanggan bank, dan itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh Aman Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahida Sabrina binti Masri dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai satu kes jenayah kewangan yang pernah menggemparkan Malaysia pada awal tahun 1990-an. Ianya tentang seorang eksekutif bank muda yang bernama Aman Syah Ahmad yang digelar sebagai si pencuri 1 sen. Mari kita lihat siapakah beliau dan bagaimana kes ini boleh berlaku. Aman Syah Ahmad dilahir pada 9 Oktober 1966 dan pada tahun ini beliau merupakan 59 tahun. Beliau juga merupakan graduan dalam bidang perakaunan dari Institusi Teknologi Mara yang dikenali sebagai UiTM. Selepas tamat belajar, beliau bekerja di Hock Hua Bank sebagai eksekutif muda. Walaupun gajinya hanya sekitar 1,800 sebulan, Aman Syah Ahmad meminati kereta mewah. Minat inilah dipercayai menjadi pendorong kepada perbuatan jenayah beliau. Kronologi kes permulaan. Pada tahun 1989, Aman Syah telah dilantik untuk mengetuai Jabatan SPID, iaitu satu sistem pemindahan elektronik dana pelanggan. Dengan jawatannya itu, beliau menemui kelemahan dalam sistem tersebut dan mengambil kesempatan. Beliau memindah sejumlah kecil wang dipercayai 1 sen dari setiap akaun pelanggan ke dalam akaun proksi miliknya. Dalam masa 14 hari sahaja, jumlah yang terkumpul mencecah 4 juta.
Kronologi kes tangkapan, pada 4 Jun 1990, Aman Shah telah muncul dalam program TV3 Sekapur Siri yang memamparkan gaya hidup mewahnya, termasuk koleksi kereta sport. Bekas pengurusnya yang menonton program itu mula berasa curiga dan menjalankan audit dalaman. Hasilnya didapati sebanyak 4.1 juta hilang dari akaun pelanggan. Polis telah membuat tangkapan pada 11 Jun 1990 selepas laporan dibuat. Kronologi kes hukuman. Aman Shah telah didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur atas 7 pertuduhan pecah amanah di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan. Beliau dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun, namun hanya menjalani hukuman selama 3 tahun 3 bulan kerana berkelakuan baik. Dengan hasil wang syurian itu, Aman Shah membeli 6 buah kereta mewah secara tunai. Antaranya ialah Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz, dan BMW. Untuk mengelak dikesan, kereta-kereta itu tidak didaftar atas namanya dan disimpan di pusat pameran kereta mewah, iaitu di Plaza Bukit Bintang. Ini menunjukkan betapa terancangnya jenayah yang dilakukan. Setelah dibebaskan, Aman Shah menafikan bahawa dia mencuri 1 sen dari setiap akaun pelanggan. Beliau berkata sistem perbankan ketika itu sangat lemah dan mudah dimanipulasi. Kini, beliau dilaporkan tinggal di Ampang dan pernah menerima tawaran kerja dari luar negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Novel Nabil dan saya akan membentangkan berkaitan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Aman Shah bin Ahmad. Jadi, beliau disabitkan dengan kesalahan pecah amanah jenayah dan kesalahan ini tertakluk di bawah Seksyen 408 Kanun Keseksaan. Kesalahan ini dilakukan oleh seseorang yang diamanahkan menguruskan harta benda seperti wang, tetapi orang tersebut menyalahgunakannya kepercayaan itu untuk kepentingan sendiri. Hukuman bagi kesalahan ini adalah penjara maksimum sebanyak 14 tahun, denda dan sebatan. Berikut merupakan butiran kesalahan Aman Shah bin Ahmad. Yang pertama adalah beliau menggunakan akses dan kuasa sebagai pegawai bank untuk memindahkan wang-wang pelanggan ke akaun pribadinya. Jumlah keseluruhan wang yang diseleweng oleh beliau adalah 4.01 juta. Yang ketiga ialah beliau tidak menggunakan teknik fizikal atau kekerasan, tetapi mengeksploitasi kelemahan sistem komputer perbankan. Seterusnya ialah beliau menggunakan duit-duit yang diseleweng itu untuk membeli kereta mewah dan barangan mewah lain secara tunai dengan wang tersebut. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Seterusnya, saya Dayang Haizah akan menceritakan bagaimana Aman Shah Ahmad mula terjebak dalam gejala rasuah. Aman Shah Ahmad hanya bekerja sebagai eksekutif di Hock Hua Bank dengan bergajikan RM1,800 sebulan. Setelah setahun, beliau telah menghadiri satu kursus komputer untuk memahami skop kerja dan akhirnya telah dilantik sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan Sistem Pemindahan Elektronik. Dengan pengetahuan baharu, beliau telah memperdayakan pihak pengurusan bank negara dengan mengemukakan isyarat palsu dan memindahkan 1 sen ke akaun pribadinya secara senyap-senyap. Akhirnya, beliau telah berjaya mengumpul sebanyak RM4.01 juta dan membeli 6 buah kereta mewah. Namun, perbuatan tersebut telah terbongkar oleh bekas pengurusnya sendiri dari Hock Hua Bank. Assalamualaikum, nama saya Nurul Aisyah binti Muhammad Garcia. Nama matrik di judul 410016. Saya akan terangkan kesan rasuah terhadap masyarakat dan negara. Kesan pertama, kemerosotan ekonomi negara. Rasuah menyebabkan ketirisan dana awam dan pembaziran sumber negara. Projek kerajaan mungkin diberikan kepada pihak yang tidak layak hanya kerana rasuah, dan ia akan mengakibatkan mutu kerja yang rendah dan kerugian besar terhadap ekonomi negara. Poin yang kedua, menghakis kepercayaan rakyat. Apabila rasuah berleluasa, rakyat hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan dan sistem keadilan. Ini juga akan melemahkan perpaduan nasional dan mencetuskan rasa tidak puas hati
serta ketidakstabilan sosial. Poin yang ketiga, ia dapat meningkatkan jurang sosial. Rasuah memberi kelebihan kepada golongan yang kaya dan berpengaruh untuk mendapatkan hak atau peluang yang sepatutnya milik umum. Ini juga menyebabkan ketidaksamarataan dan menindas golongan berpendapatan rendah. Poin yang terakhir adalah melemahkan sistem pentadbiran dan perundangan. Rasuah menjadikan pegawai kerajaan ataupun penguat kuasa tidak lagi menjalankan tugas dengan adil dan telus. Undang-undang boleh dibeli oleh pihak tertentu dan ia akan melemahkan kedaulatan undang-undang dan membuka peluang dan ruang kepada lebih banyak jenayah dan ketidakadilan berlaku. Sekian itu sahaja. Terima kasih. Kesimpulannya, kes Aman Shah Ahmad yang dikenali sebagai pencuri 1 sen merupakan salah satu contoh jenayah kola putih yang mengejutkan Malaysia pada tahun 1990. Sebagai eksekutif di Ho Hwa Bank, Aman Shah menggunakan kepakarannya dalam sistem komputer untuk memindahkan sejumlah kecil wang dari akaun pelanggan ke akunnya sendiri. Disebabkan oleh gaya hidupnya yang mewah secara tiba-tiba, telah menimbulkan kecurigaan dan siasatan mendedahkan penyelewengan tersebut. Beliau disabitkan dengan 7 pertuduhan pecah amanah dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Kes ini menekankan kepentingan integriti dalam sektor kewangan dan mendorong penambahbaikan dalam sistem keselamatan perbankan Malaysia.